Apa itu peradaban? Peradaban dari segi bahasa merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Peradaban juga adalah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Nilai peradaban di Malaysia berkait rapat dengan pembangunan di sesebuah negara, malah berkait rapat dengan kemajuan Malaysia. Peradaban di Malaysia terbahagi kepada 4, iaitu Islam, Cina, India dan Barat. Ini merupakan perbincangan yang telah dilakukan bagi membantu semua ahli untuk membuat ulasan untuk tugasan yang telah diberikan oleh pesyarah kami. Video ini menunjukkan setiap ahli memberikan pandangan masing-masing untuk artikel yang telah dipilih. Kemasukan Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia mensyaratkan peribumi mereka terpelihara dari segi hak keistimewaan seperti orang Melayu. Maka terhasillah Malaysia dengan kepelbagaian adat dan budaya seperti yang kita sedia maklum. Tetapi Malaysia dikategorikan sebagai negara tanpa bangsa kerana identiti bangsa dibina tidak jelas, walaupun kedaulatannya telah lama diperakui. Sedangkan negara bangsa ialah majoriti rakyatnya berkongsi budaya dan identiti nasional yang sama. Sekian, terima kasih. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan 1957. Kini tepat pada tanggal 16 September 2020, genap sudah 57 tahun pembentukan Malaysia dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. Peradaban Melayu, India dan Cina ditunjang kepada kewujudan peradaban majmuk di Malaysia. Kemasukan peradaban asing dibawa oleh British bagi mengusahakan kebergetah dan lomba-lomba mewujudkan peradaban baharu di tanah Melayu. Kedatangan peradaban asing menyebabkan masyarakat Melayu Bumiputera tergugat. Hal ini menjadi faktor pembentukan Malaysia bagi membela masyarakat Bumiputera di Melayu Sabah Sarawak. Berdasarkan artikel Bebas New tajuk 57 tahun pembentukan Malaysia, saya dapat merumuskan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, iaitu menjaga kepentingan dan hak Bumiputera. Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Malaysia. Artikel ini memberitahu bagaimana kerajaan persekutuan mempertahankan kepentingan kumpulan ini dengan mendirikan untuk kemasukan perkhidmatan awam. Artikel ini juga berkait rapat dengan hegemoni politik yang telah dibincangkan di dalam bab 5. Seperti yang telah termaktub di dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, apabila Malaysia terbentuk dan Sabah Sarawak memasuki Malaysia, mereka akan diperakui sebagai Bumiputera dan dijadikan pasak negara bersama bangsa Melayu di Semenanjung. Mereka juga akan mendapat perlindungan serta hak istimewa seperti pemegangan jawatan dalam sektor awam, pemberian beasiswa dan juga lapangan ekonomi seperti pengeluaran permit dan juga lesen. Terima kasih. Berdasarkan artikel pada tanggal 16 September 1963, ia merupakan detik paling bersejarah dalam pembentukan Malaysia, di mana ia memperlihatkan penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan juga Sarawak. Melalui penyatuan ini, Malaysia telah hampir mencapai konsep negara bangsa, di mana konsep negara bangsa adalah negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan dan juga undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Persekutuan Malaysia 1963 telah berjaya menggabungkan dua buah negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Penggabungan ini telah mewujudkan peradaban majmuk melalui sistem ekonomi iaitu Tanah Melayu kaya dengan bahan mentah, Singapura kaya dengan mengimport dan ekspor. Ini dapat merancakkan ekonomi kita bersama. Secara ringkasnya, penggabungan peradaban majmuk ini dapat mewujudkan jaringan interaksi yang luas di Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Perkongsian ekonomi antara faktor menyumbang kepada pembentukan Malaysia 16 September 1963. Faktor ini dapat dikaitkan dengan pembentukan peradaban majmuk di negara ini. Sebagai contoh, dalam sektor pelancongan, masyarakat Semenanjung gemar untuk bercuti ke Sabah dan Sarawak kerana keunikan alam semula jadi dan kepelbagaian budaya. Manakala, masyarakat di Sabah dan Sarawak pula gemar untuk berkunjung ke Semenanjung untuk melihat budaya yang ada di sini. Dengan ini, kita boleh bertukar pendapat dan mempelajari tentang budaya bangsa lain. Secara tidak langsung, pembentukan peradaban majmuk di Malaysia dapat dibentuk. Berdasarkan artikel yang kami kaji, ia ada mengatakan bahawa terdapat pelbagai halangan dalam penubuhan negara Malaysia. Antaranya ialah Malaysia mendapat tantangan hebat daripada negara-negara jiran. Filipina menuntut Sabah yang menganggap ia sebahagian daripada wilayahnya. Indonesia juga tidak kurang hebatnya dalam menentang pembentukan Malaysia. Kesimpulan yang kita dapat dari artikel ini ialah kita sebagai masyarakat Malaysia haruslah
menghargai pengorbanan orang-orang terdahulu yang bersusah payah dalam mendapatkan kemerdekaan dan membentuk sebuah negara yang makmur sehingga kini. Antara faktor pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 ialah menjaga kepentingan dan hak bumiputera rakyat Sabah dan Sarawak. Ini kerana golongan ini masih ketinggalan dari segi pencapaian ekonomi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembangunan yang pesat pada masa kini, kemajuan melahirkan pembaharuan sosial dari miskin ke kelas menengah. Berbagai cabaran perlu dihadapi dalam pembentukan Malaysia seperti mendapat tentangan daripada negara seperti Indonesia dan Filipina. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang pada pembentukan Malaysia dan salah satu faktornya ialah membela masyarakat bumiputera di Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana kebanyakan ekonomi dan jawatan dipegang oleh kuasa asing seperti bangsa Inggeris. Gabungan antara dua negeri ini akan meningkatkan penglibatan penduduk tempatan dalam aktiviti pertanian dan seterusnya menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan artikel ini menunjukkan kepada poin yang ketiga bahawa kebanyakan negeri di Malaysia saling membantu antara satu sama lain ketika negara kita baru mencapai kemerdekaan. Ini menunjukkan bahawa tahap kesepaduan nasional antara agama dan bangsa yang tinggi bagi mengukuhkan ekonomi negara bersama. Hasilnya telah kita dapat lihat ketika zaman pemodenan ini. Kesimpulannya, perjalanan sejarah telah membuktikan bahawa negara ini pernah diseroboh oleh kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan sebagainya. Masyarakat pribumi telah berusaha pelbagai cara bagi mengembalikan kedaulatan negara dengan mengorbankan jiwa. Kerjasama dan tolak ansur antara kaum telah membuahkan hasil apabila negara mendapat kemerdekaan dan terbentuknya Malaysia pada 16 September 1963.